Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. بعليهم ولا الضالين. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan seluruh ahli jawatan masjid, ahli jawatan khuriyah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita syukur, alhamdulillah di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik perbincangan kita kitab Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Pondok Bandar Hilisik rahimahullah ta'ala. Jadi kalau saya tak silap, kita berhenti di muka surat 9. Kedua, wajib kita percaya dan i'tiqad wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Betul tak? Ada orang tanda tak? Ada orang tanda. Yang ketiga, sifat yang ketiga. Baik. Kalau macam tu muka surat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ketiga, muka surat 10 kitab Jawi baris yang kelima pada atas, baris yang keenam pada atas. Ketiga, wajib kita tiap-tiap orang mukallaf, individu muslim, percaya, wajib kita percaya, beriman. Dan i'tiqad, wajib kita berpegang teguh sungguh-sungguh dalam hati kita, jazam, yakin dalam hati kita bahawasanya yang wajib kita kena beriman itu tetap dan sabit, mesti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Ini pembahasan kita tentang ketuhanan. Apabila disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita membahaskan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah yang sebenar. Tiga akidah wajib kita mengaji, wajib belajar. Yang pertama, bab tajuk ketuhanan. Dua, kerasulan. Yang ketiga, perkara sam'iyat. Tiga sah. Tiga. So, 5. Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Yang kelima, orang perempuan. Betul, lepas tanda Hajiman kata orang perempuan mengaku kata betul. Muka surat yang ke-12. Minta maaf saya tak tanda. Muka surat 12. 14. Muka surat 11. 11 habis dah lah. Mukhalafah. Masuk yang kelima lah. Kan? Yang keempat, tak baca lagi.
4 selesai dah. Kalau gitu kita baca hak yang ke-5, muka surat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Muka surat 12. Kelima, wajib kita tiap-tiap orang mukallaf percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang teguh dalam hati. Wajib kita kena beriman bahawasanya tetap dan sabit, yakni mesti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Baik, seperti mana yang telah kita bincang, sifat Allah ni semuanya qadim, dan tidak ada terdahulu dan tidak ada yang terkemudian. Semuanya qadim. Cuma ulama' jabuh nombor supaya mudah kita belajar. Malam ni kuliah apa? Tauhid. Sifat nombor berapa dah? 5. Senang. Orang panggil tertib zikri. Bilangan pada sebutan, bukan pada hakikat. Hakikat sifat Allah tidak ada terdahulu, tidak ada yang terkemudian. Sifat Allah semuanya sama qadim, azali, sedia. Hak dulu kemudian makhluk. Contoh, mula-mula kita ni lepas dilahirkan menerak. Lepas tu kita menyulung. Lepas tu berdiri. Lepas tu berjalan taktih. Lepas tu baru jalan betul. Lepas tu makhluk. Allah Ta'ala sifatnya bukan tertib, bukan ada tertib begitu. Jadi kita duk bincang 4 dah. Malam ni kita masuk yang kelima. Mana? Yang pertama, wajib kita yakin Allah ada. Ada Allah Ta'ala tak macam kita. Kita baru. Wajib kita beriman Allah Ta'ala itu bersifat dengan khidam, sedia. Allah Ta'ala sedia, tidak ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Maka yang ketiga, wajib kita beriman Allah kekal, baqa. Tengok ulama' susun. Ayat Al-Quran tu duk rata surah. Ayat di rata-rata surah. Allah Ta'ala bagi ilham kepada para alim ulama' salafus salih yang terdahulu, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, Imam Sunusi. Mereka susun. Yang pertama wujud, kedua qidam, ketiga baqa. Susunan itu adalah susunan yang lengkap, teratur, kita faham pun elok. Allah ada, satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sedia, bukan baru. Yang ketiga, kekal. Maka ada sedia dan kekal ni. Yang keempat, tidak sama dengan makhluk. Apabila tidak sama dengan makhluk, yang kelima, qiyamuhu binafsih. Adanya tidak tumpang apa-apa dan adanya Allah tidak kena jadi. Keenam, wahdaniyah. Malam ni kita masuk yang kelima. Allah Ta'ala ada, sedia, kekal, tak sama dengan makhluk. Maka tentulah wajib kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Orang panggil masuk elok. Susunan tu tertib, susunan yang paling baik. Senang kita faham. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, maka tak sama dengan makhluk. Apabila tak sama dengan makhluk, yang kelimanya mesti bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Wajib kita beriman. Pasal apa? Quran sebut. Lagi akan datang kita bincang dalil di bawah nanti. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala bertitah dalam Al-Quran, La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilah, tidak ada Tuhan, illa huwa, melainkan Allah Ta'ala sahajalah Tuhan. Al-hayyu, yang hidup. Al-qayyum, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Bukan ulama' reka, ulama' ambil pada Al-Quran. Habis.
Artinya, arti qiyamuhu binafsih, berdiri Allah dengan sendirinya. Tok Guru Haji Saleh Sik, dia mengaji dengan Tok Guru dia pada MK. Dia terjemah terus, qiyamuhu binafsih, ada Allah dengan sendirinya. Pasal apa? Tak mau bagi masyarakat keliru. Keliru lagu mana? Berdiri Allah dengan sendiri. Oh, mula-mula Tuhan duk, lepas tu dia berdiri dengan sendiri, tak ada orang kat. Salah faham lagu tu. Apabila macam tu, qiyam ni dengan maksud adanya Allah dengan sendiri. Qiyamuhu binafsih, adanya Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Dia ada dua makna. Lagi akan datang kita bincang. Yang pertama, Allah Ta'ala tak dijadikan oleh sesiapa. Yang kedua, maksudnya Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Itu maksud qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih, adanya Allah dengan sendiri. Yang pertama tak kena jadi. Yang kedua, tak tumpang apa-apa. Itu maksud qiyamuhu binafsih. Kita dalam Kedah ni, dia ada dulu ni, zaman Sultan Ahmad Tajuddin. Semasa tu siam perang dengan Kedah. Kebetulan Sultan Ahmad Tajuddin apabila siam perang dengan Kedah, orang putih mai masuk campur. Dua-dua ni kuasa yang mengatur bedak negeri kita. Jadi dia janji-janji dengan kita, dia mohong kita orang putih. Jangan kata Mak Saleh, Saleh lagu mana orang putih. Nah, kata orang putih. Soleh-soleh ni hak orang beriman baik. Baru kita kata soleh. Ni kita panggil Mak Saleh, Saleh kat mana? Nah. Orang putih. British. British ni dia main buat perjanjian dengan kita, tiba-tiba dia mohong kita. Maka apabila siam serang kita, Sultan Ahmad Tajuddin pindah pergi Pulau Pinang. Apabila pergi Pulau Pinang, siam tak puas hati. Siam minta British jangan bagi Sultan Ahmad Tajuddin, Sultan Kedah ni duduk di Pulau Pinang. Maka hantar pergi duduk di Melaka. Zaman tu. Maka ada seorang raja namanya Tunku Anu. Ni bukan orang perempuan, orang lelaki. Dia bersama dengan Raja Perlis pi menghadap Maharaja di Siam supaya minta kemerdekaan Kedah ni dibagi balik. Maka dengan perjanjian-perjanjian tu, maka dikecilkan negeri Kedah ni kepada Perlis. Itu jadi terbentuknya Perlis. Jadi apabila macam tu Siam serah balik, Astui dapat kat Siam, Perlis kena pecah jadi negeri yang kecil supaya Tunku Anum ni dia tak mau nampak tamak. Jadi Siam setuju. Apabila setuju, merdekakan, bagilah kepada Tunku Anum. Apabila Tunku Anum ambil Kedah, dia panggil lah Sultan Ahmad Tajuddin, pak menakannya. Kalau tak silap bapak saudara dia. Sultan Ahmad Tajuddin. Dia serah balik Kedah ni dekat Sultan Ahmad Tajuddin. Sultan Ahmad Tajuddin bagi kubang pasu kepada Tunku Anum. Maka dinamakan kerajaan yang asing. Kedah, Sultan Kedah takbir, Sultan Ahmad Tajuddin. Kubang pasu, Tunku Anum yang takbir. Dia jadi raja ketika itu. Zaman tu lah, sebelum British masuk. Maka dinamakan kubang pasu Darul Qiyam. Pasal apa kubang pasu Darul Qiyam? Kerana dia berdiri satu negeri yang asing, sendiri-sendiri dia. Kubang pasu Darul Qiyam. Kedah Sultan Tajuddin perintah, kubang pasu raja kecil namanya Tunku Anum. Baiknya dia ni, dia tak tamak. Dia bagi balik kat Sultan Ahmad Tajuddin. Kalau tak, dia pun boleh jadi Sultan Kedah. Pasal apa baik? Kerana dia diapit oleh seorang ulama yang besar daripada negeri Fatani Darussalam, namanya Tuan Guru Haji Ishaq, Pulau Pisang.
Pulau Pisang di Kubang Pasu. Semua ada, kubur makam Tunku Anum ada, kubur Tok Haji Sahang ada, tapak pondok ada, tapak masjid ada. Yang spesialnya, Tunku Anum jadi raja Kubang Pasu Darul Qiyam. Kita nak kait dengan Qiyamuhu binafsih ni lah. Nah, Kubang Pasu Darul Qiyam, Kubang Pasu ni kerajaan yang sendiri-sendiri dia. Tunku Anum raja, dia lantik Tok Guru tu, ulama tu Perdana Menteri. Perdana Menteri dia Tuan Guru Haji Ishaq. Nah. Yang hebatnya, tu kata berkat apabila ulama dan umara duduk sekali ni, dia berkat. Dia tanya Tok Guru dia semua, di mana nak buat tapak masjid, di mana nak buat tapak kubur. Tok Guru dia tahu semua. Perdana Menteri. Maka dia kasih kepada Tok Guru dia. Dia bubuh nama cucu dia. Nama Ishaq juga, Tunku Ishaq. Makamnya di Pulau Pisang. Pulau Pisang dekat dengan Tunjang. Itu sejarah Negeri Kedah Darul Aman. Habis. Jadi kita kembali kepada tajuk perbincangan kita, wajib kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Artinya, arti qiyamuhu binafsih, berdiri Allah dengan sendirinya, yakni ada Allah dengan sendiri. Iaitu, ini maksud dia. Ini rumusan intipati yang kita kena pegang, iaitu zatnya, dirinya Allah tiada berkehendak kepada zat yang lain untuk ditumpang. Makna yang pertama, Allah Ta'ala tak tumpang apa-apa. Inilah makna terkaya, istighna. Itulah sah Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebenar. Orang lain tak sah jadi Tuhan. Tak boleh jadi Tuhan. Kita semua ni, makhluk ni lekeh, wajib menumpang Allah Ta'ala. Kita pijak bumi Allah Ta'ala, kita minum ayam hak Allah buat, kita hidup udara hak Allah buat, kita hidup Allah buat, kita makan makanan hak Allah buat. Kita tumpang. Nabi Isa tumpang Allah Ta'ala, matahari tumpang Allah Ta'ala. Hak tak tumpang apa-apa, Allah ya. Itulah Tuhan. Iaitu zatnya, dirinya Allah tidak berkehendak kepada zat lain untuk ditumpang. Allah Ta'ala tak tumpang apa-apa. Itulah sifat ketuhanan. Benda tumpang ni seperti menumpang sifat kepada zat. Ini Allah Ta'ala bukan macam tu. Macam mana sifat menumpang zat? Manis tumpang gula, masin tumpang garam, pedas tumpang cabai, sejuk tumpang air. Itu tumpang. Allah Ta'ala bukan tumpang macam tu. Itu makna pertama. Diri Allah tak tumpang apa-apa. Dan zatnya, dirinya Allah Ta'ala tiada berkehendak kepada orang lain menjadikan dia akan Allah Ta'ala itu. Kerana ia Allah Ta'ala qadim. Allah Ta'ala tak perlu dijadikan oleh sesiapa. Inilah maksud, inilah makna daripada makna ketuhanan yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Inilah maksud terkaya Allah Ta'ala, iaitu yang pertama tidak menumpang apa-apa, yang kedua tak dijadikan oleh sesiapa. Maka sahlah Allah Ta'ala sahajalah Tuhan kita yang sebenar. Hak lain tak boleh jadi Tuhan. Awal-awal pun kita dah bincang dah. Qidam dan baqa. Tak ada kat orang lain. Sedia dan kekal Allah ya. Orang lain semua baru dan binasa. Hak yang sedia dan kekal Allah ya. Begitu juga yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih hanyalah Allah sahaja. Yang tak tumpang apa-apa dan tak dijadikan oleh sesiapa. Inilah maksud daripada sifat terkaya Allah Ta'ala itu. Inilah makna berdiri, yakni ada Allah dengan sendirinya. Inilah maksud daripada qiyamuhu binafsih. Dua makna. Yang pertama tak tumpang apa-apa
Yang kedua, tak dijadikan oleh sesiapa. Bukan makna bangkit, bangun dengan tidak ada orang lain, tolong angkat. Bukan maksud begitu. Seperti bersegera faham, yakni pada pihak orang awam yang tidak mempelajari akidah. Qiyamuhu binafsi, ada Allah dengan sendiri ni dua maksud tu ya. Ada Allah dengan sendiri, tak tumpang benda lain. Yang kedua, Allah Ta'ala tak dijadikan oleh sesiapa. Dua tu ya maksud yang perlu kita kena pegang. Dan wajib kita mukallaf percaya dan i'tiqad. Tidak sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan qiyamuhu binafsih. Apa dia? Mustahil. Iaitu mustahil berdiri dengan yang lain, dengan bahawa mustahil bahawa zatnya berkehendak kepada zat lain, yakni untuk ditumpang, mustahil. Dan yang kedua mustahil, zatnya berkehendak kepada orang lain menjadikan dia. Jadi kitab-kitab turas, kitab-kitab yang dikarang oleh tok-tok guru dulu, kadang-kadangnya dia ulang 2 kali, 3 kali. Pasal apa? Nak bagi kejap kepahaman kita. Tadi dia sebut dah, Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, dengan maksud tak tumpang apa-apa. Dan yang kedua, tak dijadikan oleh sesiapa. Lepas tu dia ulang pula, mustahil tumpang benda lain. Mustahil Allah Ta'ala tu ada orang buat. Nak bagi kejap. Allah Ta'ala mesti tak tumpang apa-apa, mesti tak dijadikan oleh sesiapa. Mustahil, tak logik, tak masuk akal kalau Allah Ta'ala tu tumpang benda lain. Dan mustahil, tak logik, tak masuk akal kalau Allah Ta'ala itu dijadikan oleh yang lain. Mustahil, bohong, tak logik. Kenapa diulang-ulang macam tu? Kerana kaedah kita, idza taqarrara tahaqqaqa. Apabila berulang-ulang menjadi kejap, menjadi mantap. Nah. Dan Allah Ta'ala ajak benda ni kepada kita. Mana? Di antara ayat Al-Quran, wa tawakkal, berserahlah kamu alal hayyil ladzi, kepada Tuhan yang hidup. Allah Ta'ala sebut, berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup. La yamut. Allah ulang, tak mati. Kejap. Tuhan tu hidup, tak mati. Macam kita lah orang Kedah kan, dia cakap, dia tambah nak bagi jadi sungguh-sungguh tu, masin piang, masin pai, masin piang. Masin pai tu belah sik, belah kita piang, merah menyala, panas lit-lit, tu belah sik. Kalau kita panas apa? Panas terik. Lit-lit tu belah sik. Nah, panas lit-lit. Begitu. Kalau kita cakap apa? Bodoh piang. Kalau orang sik, bodoh berdengung. Tu Tok Izaleh, bodoh berdengung. Dia sebut. Tu dia marah tu. Bodoh berdengung dia. Tu dia nak marah. Nah. Baik. Jadi ini untuk mentahqiqkan, untuk mengkejapkan kepahaman Allah ni mesti tak tumpang apa-apa dan mesti tak dijadikan oleh sesiapa. Itulah maksud daripada qiyamuhu binafsih. Kalau ingat lancak di lidah saja tapi tak faham makna, tak lepas fardu ain. Dia kena faham apakah yang dikehendaki maksud daripada qiyamuhu binafsih itu. Dia kena belajar satu persatu untuk nak bagi lepas fardu ain. Wujud apa dia? Ada. Ada Allah dengan ada kita sama ke tak? Tak. Pasal apa? Ada Allah sedia, ada kita baru. Mana bukti wujud? Mana dalil wujud? Allah buat alam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Selesai. Insya-Allah lepas fardu ain dalam bab wujud. Khidam pula apa dia? Sedia. Sedia tu macam mana maksud? Bukan baru. Baru ni macam mana? Mula-mula tak ada, lepas tu ada, tu baru. Allah Ta'ala bukan baru, sedia, qidam. Apa bukti qidam?
Iaitulah adanya alam. Kalau Allah baharu macam kita, alam tak ada. Itu sekurang-kurang dalil. Dalil ijmal. Ataupun disebut jumali, ataupun dalil ijmal. Ijmali. Dalil borong. Sekurang-kurangnya, kita faham macam tu. Tiap-tiap satu sifat, kita kena belajar dan kena mengetahui dalil. Tiap-tiap satu sifat, kena belajar dan mengetahui dalil. Baru lepas fardu ain. Kerana ilmu akidah ni ilmu untuk i'tiqad. Pegang di hati kita. Nak berpegang di hati kita, kita kena faham. Nak faham, belajar. Kena belajar sampai faham Allah bagi. Dan yakin benar tu. Baru lepas tuntutan fardu ain. Baru lepas tuntutan fardu ain. Wujud tu apa? Apa dalil? Qidam tu apa? Apa dalil? Baqa' tu apa? Apa dalil? Baqa' tu kekal. Kekal dengan maksud tak binasa. Apa dalil dia? Adanya alam. Kalau Allah binasa, alam ni tak boleh ada. Dalil ayat Quran, kita belajar satu persatu. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekallah diri Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian beralih kepada mukhalafah. Apa dia mukhalafah? Tak sama Allah dengan makhluk. Macam mana Allah Ta'ala, macam mana makhluk. Allah Ta'ala tak ada macam. Allah Ta'ala tak ada seperti. Tidak ada sama. Tak sama dengan makhluk. Tak serupa, tak semacam dengan makhluk. Dirinya tak sama dengan makhluk. Sifatnya tidak sama dengan makhluk. Perbuatannya tidak sama dengan makhluk. Tahu mana kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk? Allah firman, laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu yang seumpamanya. Atau iman yang wajib di atas tiap-tiap kita. Yakin. Dan apa yang kita yakin tu, kita kena faham akan dalil-dalil dia. Barulah lepas tuntutan fardu ain. Barulah lepas tuntutan fardu ain. Tuntutan fardu ain tu kepada siapa? Tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni siapa dia? Anak Adam, lelaki perempuan yang berakal dan cukup umur, serta dapat mempelajari apabila diajar. Maksudnya sejahtera akal dia. Dia kena mengaji. Ada guru, kena belajar. Kalau tak belajar, tak lepas tanggungjawab. Akan disoal oleh Allah di akhirat nanti. Kalau tak tahu dalil, namanya apa dia? Taklid. Taklid ni iman ikut orang. Mak Islam, pak Islam, kita pun Islam. Akidah, tauhid, tak belajar. Apa sifat Allah? Tak tahu. Allah Ta'ala ada ke tak? Ada. Betul ke? Betul. Allah Ta'ala ada ke tak? Ada. Bukti, dalil, tak tahu. Mak kata ada, ayah kata ada. Orang panggil apa tu? Iman taklid. Iman ikut orang. Kalau dalam bahasa kita, iman keturunan. Ataupun iman mengikut bakar. Mak Islam, pak Islam, mak kata Allah ada, kita pun kata ada. Akidah tak mengaji. Berdosa. Sebab apa berdosa? Allah Ta'ala suruh kita belajar kenal dia. Macam itulah Allah Ta'ala suruh semayang, tiba-tiba kita tinggal semayang. Dosa. Aqimus salah. Tunai olehmu akan semayang. Tak semayang berdosa. Begitu juga belajar ilmu akidah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak belajar ilmu ni berdosa. Kita yakin, semua yakin Allah Ta'ala tu Tuhan. Kita yakin Allah Ta'ala tu, orang Islam semua yakin Allah Ta'ala itu asa, tidak berbilang. Semua yakin. Tapi keyakinan kita tu betul tak dengan apa yang dikehendaki oleh syarak? Ni dia kena mengaji ni. Kayu ukur betul tak betul di pengajian kita. Kalau kita ni belajar sifat-sifat Allah dan dalil, lepas tanggungjawab. Kalau kita tak belajar, tak lepas tanggungjawab. Kerana makrifah itu, Allah Ta'ala suruh kita belajar kenal dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu
Wajib belajar sampai kamu faham tahu. Annahu sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Ma'rifah tahu tu dia kena ada 3 syarat. Ulama hurai. Yang pertama al-jazmu, yakin. Yakin sungguh dalam hati, baru nama kenal. Allah Ta'ala ni Tuhan kita. Yakin. Mesti ada. Yakin. Baru nama kenal. Jazam. Al-jazmu, jazam yakin. Yang kedua syaratnya mutabiqu lil haqi, apa yang kita yakin betul dengan perkara yang sebenar. Perkara yang sebenar iaitu ikut Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Allah ada, wajib kita beriman. Itu perkara sebenar. Allah sedia, memang betul Allah sedia. Al-Quran sebut. Allah kekal, memang Allah sebut Allah kekal. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, memang Allah Ta'ala bertitah, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Apa yang kita yakin mesti betul dengan perkara yang sebenar. Dan yang ketiga, andalilin, perlu mengetahui dalil. Mana bukti kata Allah ada, wajib belajar dalil. Mana bukti kata Allah sedia, wajib belajar dalil. Mana bukti kata Allah kekal, wajib kena tahu dalil. Pasal apa wajib tahu dalil? Supaya kita belajar, hati kita ni teguh dan kejam, supaya tidak ada ragu-ragu. Apabila tidak ada ragu-ragu, sah iman seseorang itu. Kalau ragu-ragu, na'udzubillah. Kalau tak belajar akidah dalam hati, Allah Ta'ala ni ada kena salah. Boleh jadi batal iman. Ni kena mengaji akidah. Kalau tak mengaji, bahaya. Bahaya lah ke mana? Ni, zaman lah ni, Palestin perang dengan Israel. Kita tak boleh pergi perang, kita doa kunut nazilah. Berapa bulan dah kita doa, tak menang-menang. Kalau lagu tu takut orang tak mengaji akidah ni ragu-ragu. Allah Ta'ala ni tak dengar kan kita doa. Kalau kata Allah Ta'ala tak dengar, boleh jadi kufur, na'udzubillah. Allah Ta'ala ni tak kuat kan, tak tolong, boleh jadi kufur, na'udzubillah. Bahaya. Akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, kehendak Allah lain, suruhan Allah lain, perbuatan Allah lain, redha Allah lain. Kehendak Allah lain-lain. Dia tak sama. Bukan Allah Ta'ala tak boleh tolong. Boleh. Sejarah Islam membuktikan pasukan yang dipimpin oleh baginda Rasul SAW 313 di peperangan Badar dapat mengalahkan 1000 musyrikin. 700 tentera Uhud mengalahkan tentera 3,000 orang di Uhud. 700 orang lawan 3,000, menang 700 orang. Kalau orang ajak Uhud kalah, dia kena mengaji sirah lain. Kalau orang ajak kata Uhud ni kalah kerana sahabat ni gila dunia, sahabat ni bantah cakap Nabi, dia kena belajar lain. Tak boleh kata macam tu. Wajib beradab kita dengan para sahabat. Uhud tak kalah, kita menang 2-1. Mula-mula Islam menang. Lepas tu pasukan di Jabal Rumah turun ambil barang. Bukan mereka bantah, bukan mereka gila dunia. Oleh kerana mereka telah berijtihad, perang dah menang, turun dah, menang dah. Apabila turun, maka pasukan musyrikin dia kena, dia kepung, kita kena hantam teruk. Orang bawa lari Nabi pergi ke gua di belakang tu. Dan Iblis wak mai berita kata Muhammad dah mati. Orang hak ada iman elok, dia kata ini bukan daripada perkhabaran orang mukmin, ini daripada orang munafik. Kerana dia tak sebut Rasulullah, dia sebut Muhammad mati. Hak beriman, dia tak percaya kata Nabi kita meninggal. Maka dirawat Nabi kita. Nabi kita diwak turun di bawah ni, dirawat oleh Siti Fatimah, dan Nabi semayang jamak. Selepas daripada semayang jamak, maka Allah Ta'ala suruh baginda Rasul dan para sahabat yang ada dalam ni halau. Mereka lari lintang bukang balik ke negeri Mekah. Kalah ke menang? 2-1.
menang Islam. 10,000 musyrikin di perang Khandaq dikalahkan oleh tentera Islam seramai 3,000 orang. Allah Ta'ala boleh tolong. Kalau Allah Ta'ala nak tolong, bukan kira senjata kuat, bukan kira ramai, tetapi pertolongan Allah Ta'ala itu di keimanan, hati yang bersih, tawaduk mereka, berhajat mereka, bermunajat mereka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi kemenangan. Kalau Allah Ta'ala nak bagi sekelip mata boleh. Tapi sebab apa lama ditangguhkan? Ini ada hikmah lain. Suruhan Allah lain, kehendak Allah lain, perbuatan Allah lain, redha Allah lain. Dia tak sama. Iraq lawan dengan mereka, mereka menang. Takkan Allah redha kat mereka? Tak. Allah redha kepada Islam. Tapi sebab apa kalah? Masalah lain. Itu hikmah. Redha Allah lain, perbuatan Allah lain, suruhan Allah lain. Kadang-kadang Allah suruh, Allah buat, Allah redha. Allah suruh iman, Allah buat iman kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Allah redha mereka. Kadang-kadang Allah Ta'ala suruh iman, tetapi Allah Ta'ala tak buat iman kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Allah Ta'ala tidak redha kepada kufur mereka. Lain. Tak sama. Perbuatan Allah lain, kehendak Allah lain, suruhan Allah lain, redha Allah lain, hikmah Allah lain. Ni ada sebab Allah buat. Banyak sebab. Nak bagi peluang kepada orang Palestin memburu mendapat syurga Allah. Memberi peluang kepada kita memikirkan dan berdoa tentang umat. Nah, begitu. Nak memperkuatkan kepada kita akan kebenaran perkhabaran Rasul. Umat Islam seperti buih di lautan. Tetapi tidak ada apa-apa di akhir zaman. Orang tak takut. Betul perkataan Nabi, Sadiqul wa'dil amin. Benar perkataan Nabi kita. Apa yang Nabi cerita berlaku. Dan insya-Allah kemenangan akan sampai di pihak Islam apabila di akhir zaman dipimpin oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi, dan dibantu oleh Nabi Isa alaihi salam. Maka apa persiapan-persiapan kita di akhir zaman? Di antaranya menjaga iman. Nah, berdoa, duduk di dalam jemaah, kebajikan. Alaikum bil jamaah, lazimkan olehmu di dalam jemaah. Tu Nabi ajak solusi-solusi cara kita berdepan dengan sesuatu masalah. Semua ada jawapan dalam agama kita. Nah, begitu. Baik. Jadi kita bincang pada malam ni, Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Ada Allah Ta'ala dengan sendiri, tak tumpang benda lain, dan tak dijadikan oleh sesiapa. Inilah maksud daripada maksud qiyamuhu binafsih. Dalil yang ini bukti atas demikian itu, bukti, dalil percaman kita. Ini namanya dalil, ini bukti. Tempat kita cam. Itu bahasa Kedah. Covid tak nampak, tahu mana kata Covid ada. Cam di sakit, batuk, sesak napas, mati. Itu kita cam kata adanya Covid. Bukti kata adanya Covid, adanya Corona itu. Nah, bukti kata Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, mana? Dalil, bukti, tanda. Tempat kita nak cam kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Dalil atas demikian itu firman Allah Ta'ala, iaitulah Allah Ta'ala bertitah, La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilah, tidak ada Tuhan illa huwa, melainkan dialah Allah Ta'ala itu Tuhan. Al-hayyu, yang hidup. Al-qayyum, yang adanya dengan sendiri, tak tumpang apa-apa dan tak dijadikan oleh sesiapa.
Dalil atas demikian itu bukti, tanda kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Firman Allah. Ini bahasa Turki. Kalau bahasa Melayu bertitah. Kalau bahasa Arab qala Allah Ta'ala. Jadi ulama Mekah dulu di zaman Turki Osmaniyah mereka terpengaruh. Maka di antaranya istilah firman ini. Kalau dalam bahasa Melayu bertitah. Kita ni banyak ambil daripada pengaruh bahasa Arab dan pengaruh bahasa orang putih. Pi kok mana yang rumah kawan tu hampir terus betul hang kona. Kona tu bahasa orang putih. Nah. Sihat dia sihat wal afiat. Afiah. Sihat wal afiat. Nah. Itu banyak istilah-istilah Arab yang kita guna dan istilah-istilah orang putih yang kita ambil pakai di dalam bahasa. Di antaranya pengaruh dalam kitab Jawi ini firman. Itu bahasa Turki. Sebelum Osmaniyah jatuh. Dulu ni sebelum Osmaniyah jatuh, khalifah Islam yang besar, yang terakhir khalifah Islam, iaitulah Osmaniyah. Dia menguasai seluruh dunia Islam. Termasuk Mekah Madinah dia kuasai. Dan termasuk di negeri Melayu. Ulama yang menjadi penasihat di alam Melayu Syekh Ahmad Fatani rahimahullahu ta'ala. Lah ni kalau kita pi ziarah di Naratiwat, dia ada satu muzium Quran. Turki, kerajaan Turki lah ni bagi duit buat muzium tu. Pasal apa? Dia kata kami amat-amat berhutang budi daripada jasa dua orang tokoh ulama Nusantara. Yang pertama Syekh Daud Al-Fatani, yang kedua Syekh Ahmad Fatani. Kalau dua ni tak ada, kerajaan Turki akan jatuh lama dah. 100 tahun sebelum tu akan jatuh dah. Ini kekuatan. Mereka nampak kekuatan tanah Melayu ni ada untuk menjaga agama di akhir zaman. Itu dia belanja jutaan ringgit buat muzium Quran di Naratiwat. Siap lah. Tinggal nak rasmi. Nah, itu ulama kita. Ulama kita yang berjasa dalam dunia Islam, Syekh Ahmad Fatani, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. 300 tahun dulu. Saya suka selit dengan sejarah kerana untuk mempertahankan agama dan jati diri sesuatu bangsa, iaitulah perlu kita kembali kepada jati diri bangsa. Kalau kita tak mensyukuri nikmat bangsa, siapa dia nak syukur nikmat bangsa kita? Nah. Allah Ta'ala buat anugerah ini kepada kita, alhamdulillah. Yang mana umat Melayu ni dia ada satu tamadun lah. Dan dia ada satu jati diri dan dia ada satu sikap lemah lembut dan berakhlak. Apabila masuk Islam, lagi baik pegangan kita. Tapi kita ni banyaknya kita tak faham. Oleh kerana kita tak faham, hilang jati diri, dihilangkan oleh penjajah, maka habis. Sopa-sopa Melayu ni tak ada apa. Melayu. Tok nenek kita dulu hebat. 21 tahun lawan dengan Siam. Siam kata tak pernah kami berperang dengan satu bangsa yang begitu mengaibkan kami, mencontengkan orang di muka kami. 21 tahun habis mati. Gajah pun rosak mati. Depa pun mati. 18 21 sampai campur 21 tahun. Siam tak boleh ambil Kedah. Tapi orang Kedah ni daripada dulu main gelap. Dia satu sifat kita ni, dia jadi tak kalut mana. Kalut mana, biar pergi kat depa. Kalau kita pergi Aceh, ada Iskandar Muda mempertahankan negara Aceh. Kalau kita pergi ke Riau, ada
ada yang dinamakan Raja Ali fisabil, ada Raja Haji fisabilillah. Tapi Kedah ni tak warnai. Sejarah kita perang dengan Siam ni 21 tahun. Terkorbannya ulama besar di alam Melayu, Syekh Abdul Samad Palembang, ulama sufi yang agung di alam Melayu. Salah kalau kata siapa kata orang sufi hanya duk tikar sejadah, meratik, tak kira apa. Salah. Kerana sufi itu adalah lengkap. Mereka membawa akan ajaran Nabi SAW. Akidah mereka hebat. Syariat mereka hebat. Perjuangan mereka mempertahankan negara hebat. Mati Syekh Abdul Samad. Masa tu dia main perang 80. Umur 80 lebih. Apabila seruan jihad, Kedah nak serang Siam, ulama turun pada Mekah. Di antaranya Syekh Abdul Samad Palembang. Syekh Abdul Samad Palembang ni mak Palembang, pak Kedah. Ulama Kedah dia. Mak dia Palembang. Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil. Tu mufti Syekh Abdul Jalil. Tok Keramat. Jitera tu Tok Wan dia. Dia turun umur 80 tu, naik kapal ayak daripada Mekah, serang Siam sampai ke Cenak, diamat dengan kumpulan-kumpulan dia. Masa tu seluruh orang Islam Melayu ni, dia tak kira negeri. Aceh turun, Palembang turun, daripada Terengganu, daripada Kelantan, daripada Indonesia turun semua berjihad fisabilillah. Daripada Makassar turun pasukan gerila, halau Siam sampai ke Cenak. Di Cenak kita tak larat di situ. Kerana mereka hantar pasukan daripada atas, kepung Syekh Abdul Samad berminggu-minggu, akhirnya dibunuh Syekh Abdul Samad. Rahimahullah ta'ala. Itu pahlawan sufi. Karang kitab Sirus Salikin, Hidayatus Salikin, rahimahullah ta'ala. Lepas tu bangun pula seorang Syed Zainul Abidin. Dia bina pasukan, dia serang kali yang kedua. Maka gelombang yang ketiga, Tunku Mat Sa'ad. Semua ni syahid di jalan Allah Ta'ala. Syahid di jalan Allah Ta'ala. Begitu. Pasal apa mereka tu? Kerana akidah mereka teguh. Kalau mati mereka mendapat syahid, kalau menang mereka mendapat kemuliaan. Kalau mati mereka mendapat hadiah syahid, kemuliaan syahid di sisi Allah. Tak takut. Habis. Dalil atas demikian itu firman Allah. Dalil tu firman ni bahasa Turki. Itu kesultanan kita, dia pengaruh dengan Turki, terutamanya pakaian. Sultan Abdul Hamid, kita tengok dia pakai macam kot jubah panjang tu. Kemudian dia pakai kepiah hitam, balut serban, bulu burung cenderawasih. Burung hak telok atas awan. Tiru Osmaniah lah tu. Bukan sahaja Kedah, bahkan di Indonesia, di Langkat, di Petani, terpengaruh dengan pakaian-pakaian Turki Osmaniah. Ini baru bahasa. Pakaian pun kesultanan kita, dia tiru pakaian kerajaan Osmaniah. Itu gambar Sultan Abdul Hamid. Dia pakai baju warna hitam, macam kot panjang tu. Kemudian dia pegang pedang. Dia pakai kepiah warna hitam, bulu cenderawasih. Turki Osmaniah dia tak pakai bulu cenderawasih. Dia pakai penyapu, sapu habuk di makam baginda Rasulullah SAW. Dia ada satu pokok yang macam halus. Pokok tu macam bulu lah. Dia ambil pokok tu, ikat sapu makam Nabi, habuk-habuk. Dan setahun sekali dihantar kepada kerajaan Turki, diambil, diletakkan di atas kepala raja mereka, menunjukkan hormat
sayang, takzim, cinta mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kerajaan Turki Utsmania. Habis. Jadi dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, artinya tiada Tuhan melainkan dialah Allah Ta'ala Tuhan yang hidup, lagi pula yang berdiri, maksudnya yang ada dengan sendirinya, maksudnya Allah Ta'ala tak tumpang benda lain dan tak dijadikan oleh yang lain, ataupun dalil atas demikian itu, bukti kata Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, iaitulah baharu alam ini, dengan maksud berubah alam ni. Tadi siang, la malam, kita dulu tak ada, la ada, Allah buat kita. Maka Allah yang menjadikan kita itu mesti bersifat dengan kesempurnaan, tidak menumpang yang lain dan tidak dijadikan oleh yang lain. Jadi akidah ni dia tak boleh mengaji lama-lama orang cemui. Lama-lama lari gitu weh. Dia kena pedok. Nah, tu ada satu masjid baru buka kitab ni lah juga. Saya kata, siapa dia lengah nak melunjuk. Hak mengantuk nak lena. Duduk dalam majlis pun kira fadilat dah, tak apa dah. Nak pujuk tu. Nak pujuk. Kalau gastrik, oi lama setengah jam tak tahan. Nak makan pun makanlah belakang tu. Tapi jangan angkat telefon sudah. Dia belaga channel. Nak dengar mana satu ni. Nek. Hello, duduk mana? Siap. Jadi belaga suara. Kalau nak telefon tu, pergi cakap kat luar tu lah. Hak duduk dalam majlis ni lagu mana tak apa. Janji mau ngaji sudah. Jadi kalau ulama-ulama hak yang mentingkan adab, hak tu bab lain. Hak ni kita sebagai nak menggemarkan, nak pujuk supaya bab ni kena pakat-pakat mengaji. Lagu mana pun kena mengaji. Begitu. Keenam, wallahu alam, tolong tanda muka surat 13, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.